Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali bersama dengan Cikgu Nora dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Hari ini kita akan membincangkan tentang bab 1, tujuan dan pemilikan perniagaan di bawah subtopik 1.0 pengenalan. Diharapkan murid-murid telah bersedia untuk belajar, dah ada buku teks dan buku catatan masing-masing. Murid-murid, ini ialah kandungan dalam buku teks bab 1 tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan, dan untuk hari ini kita akan berkenalan dulu dengan perniagaan ini, apakah tujuan perniagaan dan apakah pengenalan dalam perniagaan serta konsep-konsep asas dalam perniagaan. Murid-murid, ini ialah Raja berkaitan tentang bab 1 tingkatan 4, tujuan dan pemilikan perniagaan. Ini ialah subtopik yang kita akan pelajari daripada bab 1, iaitu tentang tujuan perniagaan, bentuk pemilikan perniagaan yang terdiri daripada milikan tunggal, perkongsian syarikat berhad dan koperasi, serta bentuk-bentuk perniagaan lain iaitu franchise dan usaha sama. Kita juga akan belajar tentang klasifikasi perniagaan berkaitan tentang saiz dan juga sektor perniagaan. Kita akan belajar tentang skala perniagaan, berkaitan antara penawaran barang dan perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan skala perniagaan, serta perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Untuk hari ini, kita akan fokuskan dahulu kepada tujuan perniagaan dan juga pengenalan berkaitan dengan konsep asas perniagaan. 1.0 pengenalan kepada perniagaan. Apa itu yang dikatakan sebagai perniagaan? Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dan melalui perniagaan ini juga penjual akan memperoleh keuntungan. Maksudnya, perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan ada transaksi jual dan ada transaksi beli barang ataupun perkhidmatan dan melibatkan dua pihak iaitu penjual dengan pembeli. Untuk apa perniagaan ini? Perniagaan sangat penting untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebab kita sebagai manusia, kita pasti ada keperluan yang kita perlukan hari-hari dan juga ada kehendak keinginan yang kita inginkan setiap hari. Jadi, perniagaan ini penting untuk memenuhi segala keperluan dan kehendak kita, dan melalui perniagaan juga akan menyebabkan seseorang penjual itu memperoleh keuntungan. Dan sebagai peniaga yang beretika, keuntungan itu pula akan dilaburkan sedikit kepada masyarakat untuk membantu masyarakat yang lain. Contohnya, akan melaksanakan derma ataupun menjalankan tanggungjawab sosial yang lain. Murid-murid, seharusnya bidang perniagaan ini menjadi pilihan rakyat Malaysia kerana ia dapat mengukuhkan ekonomi diri, keluarga dan masyarakat. Perniagaan biasanya akan dapat memenuhi ataupun perniagaan bertanggungjawab menghasilkan barang ataupun perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Maksudnya, apabila sesuatu perniagaan itu diwujudkan, biasanya perniagaan itu akan mencari ataupun memikirkan apakah keperluan masyarakat, dan perniagaan itu akan cuba penuhi keperluan ataupun kehendak masyarakat. Ini adalah satu kelebihan bagi yang menceburi bidang perniagaan. Yang kedua, melalui bidang perniagaan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kerana bidang perniagaan ini akan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Apabila perniagaan dibuka, maka akan ramai bekerja dalam satu-satu perniagaan itu. Secara tidak langsung, dia telah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Masyarakat akan mendapat pekerjaan, mendapat pendapatan dan mereka mampu membeli apa yang mereka inginkan, sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia. Murid-murid, ini ialah contoh salah satu transaksi urus niaga perniagaan kedai runcit di Malaysia. Kalau kita perhatikan urus niaga perniagaan itu tadi, ada perkara-perkara penting yang menyebabkan urus niaga perniagaan itu berlaku. Iaitu yang pertama, ada penjual, ada pembeli, ada barang dan ada pertukaran nilai, iaitu wang. Ya, sebenarnya ada 6 konsep asas perniagaan yang membolehkan sesuatu urus niaga perniagaan itu berlaku. Iaitu yang pertama, barang dan perkhidmatan.
Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna, pertukaran nilai, penjual dan pembeli, keuntungan perniagaan dan kontrak perniagaan. Konsep asas perniagaan ini bermaksud perkara-perkara utama ataupun perkara-perkara asas yang membolehkan wujudnya berlaku proses urus niaga. Ada 6 komponen ini, barulah wujudnya satu-satu urus niaga perniagaan itu. Konsep asas perniagaan yang pertama iaitu barang dan perkhidmatan. Kombinasi kedua-duanya iaitu barang dan perkhidmatan, kita panggil dia sebagai produk. Okey, kita pergi satu persatu. Apa itu yang dikatakan barang? Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal. Maksudnya ada bentuk, kita boleh nampak. Dan objek ini boleh dilihat serta disentuh. Boleh nampak, boleh pegang, boleh sentuh. Contohnya apa dia? Pakaian, perabot, permainan awak, alat tulis awak, itu semua dipanggil sebagai barang. Benda yang ada bentuk fizikal, boleh dilihat, boleh disentuh. Manakala perkhidmatan pula ialah aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga. Dia tidak mempunyai bentuk fizikal, maksudnya tidaklah kita boleh sentuh dia, dan dia disalurkan terus kepada pengguna oleh peniaga. Maksudnya boleh terus beri kepada pengguna. Contohnya pelancongan, pendidikan, macam cikgu awak mengajar awak, itu awak sedang mendapat perkhidmatan sebenarnya, perkhidmatan pendidikan daripada guru. Pelancongan, kita pergi melancong, kita bukan dapat kapal terbang tetapi kita dapat pergi melancong ke tempat lain, menikmati percutian dan sebagainya. Murid-murid, ini ialah contoh barang. Kita perhatikan di sini, kita ada perabot, makanan, pakaian, beg sekolah, alat tulis dan sebagainya. Semua ini barang ada bentuk fizikal, boleh dilihat, boleh disentuh. Manakala ini pula ialah contoh perkhidmatan. Kalau kita perhatikan di sini, ada perkhidmatan perubatan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan spa, pengangkutan dan sebagainya. Cuba murid-murid fikirkan, apa lagi contoh-contoh perkhidmatan? Seterusnya, konsep asas perniagaan yang kedua ialah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Maksudnya, kalau kita buat perniagaan tu, untuk berlaku satu-satu urus niaga perniagaan tu, mestilah barang atau perkhidmatan yang dijual tu memenuhi keperluan dan memenuhi kehendak pengguna. Apa maksud keperluan? Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk terus hidup. Maksudnya mesti ada. Kalau tak ada, mungkin kita boleh mati. Mungkin tidak boleh meneruskan hidup. Keperluan ini adalah terhad dan mudah dipuaskan. Maksudnya kalau kita dah dapat, dah cukup dah bagi kita. Dan keperluan ini adalah sama bagi semua individu. Maksudnya semua orang adalah sama. Apa contoh keperluan? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Semua orang perlukan makanan, semua orang perlukan pakaian dan semua orang perlukan tempat tinggal untuk terus hidup. Itu yang dikatakan sebagai keperluan. Manakala kehendak pula bermaksud keinginan manusia untuk hidup lebih selesa. Maksudnya kalau tak ada pun tak apa, dah cukup dah. Tetapi kita nak lebih selesa, kalau ada lebih baik. Itu yang dinamakan sebagai kehendak. Dan kehendak ini tidak terhad. Dan sukar dipuaskan. Maksudnya kalau kita dah dapat satu-satu kehendak tu, satu masa nanti kita akan berubah. Kita nak kehendak yang lain pula. Dia bukan mesti ada benda tu saja, tapi kita nak yang lain pula. Dan biasanya kehendak adalah berbeza antara individu. Contohnya, macam tadi kita kata keperluan ialah makanan. Semua orang perlu makanan. Tetapi kehendak, setiap orang berbeza kehendak dia. Ada orang dia suka makanan, nak makan nasi je dah cukup. Tetapi ada orang dia nak, kalau saya makan nasi, saya mesti ada nasi, ada lauk ayam, ada sayur, ada buah, ada pencuci mulut. Itu dah jadi kehendak. Sama juga dengan pakaian. Pakaian tadi keperluan, okey? Itu ialah keperluan. Tapi bila dia jadi kehendak, ada orang dia nak, saya nak pakai baju yang ada bling-bling ataupun saya nak baju yang ada jenama. Itu dah jadi kehendak. Jadi dia sangat susah nak dipuaskan. Contoh lain macam ni, motosikal. Pengangkutan ni sebenarnya keperluan untuk pergi ke sekolah kita. Tapi sebenarnya tak perlu pun pengangkutan sampai naik motosikal yang mahal. Itu dah jadi kehendak. Sama juga kolam renang. Kita nak ada rumah, itu rumah itu ialah keperluan. Tetapi rumah yang ada kolam renang itu dah jadi kehendak.
Okey, jadi kita dapat bezakan di sini keperluan untuk terus hidup, manakala kehendak pula untuk hidup lebih selesa dan dia agak berbeza antara satu sama lain. Murid-murid, ini ialah contoh keperluan asas yang kita perlukan untuk hidup, contohnya tempat tinggal, makanan, pakaian. Manakala ini pula ialah contoh kehendak, contohnya barang kemas, kereta mewah, kolam renang, handphone yang mahal, itu semua adalah kehendak. Konsep asas perniagaan yang ketiga ialah pertukaran nilai. Pertukaran nilai bermaksud sesuatu urus niaga itu melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai iaitu wang kepada penjual sebagai balasan kepada produk yang diperoleh. Maksudnya apabila pembeli mendapatkan satu-satu produk, maka dia perlu untuk membuat balasan kepada penjual dan memberi balasannya dalam bentuk wang. Dan urus niaga hanya akan berlaku sekiranya wujud persetujuan antara penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan. Apabila penjual menawarkan sesuatu barang itu dengan harga yang ditetapkan, maka apabila pembeli ditawarkan kemudian dia bersetuju, dia ambil dan kemudian dia bayar, maka berlakulah proses perniagaan di situ. Konsep asas perniagaan yang keempat ialah keuntungan perniagaan. Apa itu yang dikatakan sebagai untung ya? Keuntungan perniagaan ialah lebihan. Lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Kita nak tahu berapa untung kita? Kita kena tahu dulu hasil jualan kita berapa, kemudian kita tolakkan dengan semua kos, semua perbelanjaan. Perbelanjaan kita untuk melaksanakan perniagaan tersebut. Jadi contohnya kos pengeluaran dan kos operasi. Jadi kita nak tahu untung kita, dia punya formula ialah keuntungan sama dengan jumlah jualan tolak dengan jumlah kos. Contoh kalau awak berniaga, jualan awak ialah RM1,000. Tetapi kos yang terlibat untuk menghasilkan perniagaan awak itu RM700. Jadi awak nak tahu untung awak berapa? Keuntungan sama dengan jumlah jualan RM1,000 tu tadi, tolakkan dengan jumlah kos. Jumlah kos tu termasuklah kos perbelanjaan bahan mentah, elektrik dan sebagainya. Barulah lebihan itu barulah dipanggil sebagai keuntungan. Penting tak keuntungan perniagaan? Ya, keuntungan perniagaan sangat penting. Kenapa? Sebab berdasarkan keuntungan itu tadi, dia akan menjadi petunjuk kepada perniagaan kita. Sama ada kita mampu atau tidak bersaing dalam pasaran. Maksudnya kalau kita tengok hari-hari kita berniaga, hari-hari untung. Maksudnya kat situ menunjukkan bahawa perniagaan kita ada masa depan yang cerah, boleh bersaing dengan perniagaan yang lain di pasaran. Dan keuntungan perniagaan ini juga sebagai lambang kepada imej perniagaan kita. Kalau perniagaan tu orang tengok, oh asyik untung je, oh baguslah perniagaan ni, bagaimana ya dia mengurus perniagaan dia, dia melambangkan imej perniagaan kita. Dan seorang peniaga yang baik, apabila dia melaksanakan perniagaan, dia dapat untung, keuntungan itu tadi akan digunakan juga untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Contohnya membina pondok penantian bas, memberi sedikit sumbangan kepada anak yatim ataupun badan-badan kebajikan dan sebagainya. Itu perniagaan itu telah menjalankan tanggungjawab sosial. Jadi sangat penting sebenarnya keuntungan perniagaan. Konsep asas perniagaan yang kelima ialah penjual dan pembeli. Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Manakala pembeli pula ialah pihak yang memerlukan barang atau perkhidmatan. Kedua-duanya sangat penting. Penjual, individu yang menawarkan, dia yang tawarkan barang apa dan perkhidmatan apa. Dan pembeli ialah individu yang memerlukan dan dia akan beli barang atau perkhidmatan tersebut. Kalau tidak ada salah seorangnya, maka tidak akan berlakulah urus niaga perniagaan. Justru urus niaga perniagaan hanya akan berlaku apabila peniaga dan pembeli dua-dua bersetuju dengan masa, harga, kuantiti barang serta tempat barang dan perkhidmatan tersebut dibekalkan. Dah setuju? Barulah berlakunya urus niaga perniagaan.
Konsep asas perniagaan yang keenam iaitu yang terakhir ialah kontrak perniagaan. Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah dengan perjanjian yang telah dipersetujui. Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Contoh kontrak, kontrak jual beli barang, kontrak sewa beli. Kontrak perniagaan ni untuk apa? Untuk melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. Contoh kalau kita beli barang di kedai sekalipun, dia akan kata boleh pulang barang ni kalau tak sama saiz ke, tak puas hati ke, tak suka dengan warna dia nak tukar dalam masa berapa hari contohnya. Ataupun kita beli satu-satu barang, dia akan kata jaminan untuk barang ini ialah setahun. Kalau ada kerosakan boleh dibaiki dalam masa setahun tu percuma. Lebih daripada tu kena bayar. Itu ialah antara contoh-contoh kontrak dalam perniagaan. Sekian dulu untuk pembelajaran kali ini. Diharapkan murid-murid telah mendapat manfaat daripada video ini. Terima kasih kerana telah sudi menonton sehingga selesai. Segala kemusykilan atau pertanyaan boleh dibincangkan atau diajukan kepada guru masing-masing. Selamat maju jaya, teruskan usaha. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang.